Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan dengan pengenalan ilmu qiraat. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan ilmu qiraat, yang mana kita akan menggunakan risalah pengenalan ilmu qiraat yang disusun oleh Ustaz Muhammad Tariq As-Siddiq bin Cik Ahmad bin Awang, yang merupakan lepasan kuliah Al-Quran dan Qiraat Al-Azhar Tonto, dan sekarang merupakan pensyarah di Unisyams. InsyaAllah kita akan terus masuk kepada pendahuluan bagi risalah ini. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Inilah risalah kecil kami namakannya risalah pengenalan ilmu qiraat, yang terkandung di dalamnya muqaddimah ilmu qiraat. Muqaddimah ni maksudnya pengenalan lah. Rukun sah qiraat. Rukun sah ni maksudnya rukun-rukun yang perlu rukun-rukun yang perlu diikuti untuk menjadikan qiraat itu qiraat yang sahih. Sah ni maksudnya sahih. Pembahagian qiraat. Jadi qiraat, apakah bahagian ataupun pembahagian bagi qiraat? Dalil-dalil penurunan qiraat, maksudnya dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab qiraat ni perkara yang tauqifi. Tauqifi ni maksudnya daripada Allah SWT. Makna 7 huruf. Maksudnya perbincangan 7 huruf ni daripada hadis Nabi, yang mana Nabi menyebutkan bahawa Al-Quran itu diturunkan sebanyak 7 huruf. Sejarah perkembangan ilmu qiraat. Jadi ada maksudnya period ataupun kita kata marhalah-marhalah pada perkembangan ilmu qiraat. Lebih kurang sejarah ataupun tarikh lah. Yang seterusnya carta imam-imam qiraat 10 dan perawi-perawi mereka. Jadi qiraat ini ada imam-imam masyhur yang melazimi bacaan-bacaan yang tertentu sehingga mereka dinisbahkan dengan qiraat tersebut. Mudah-mudahan kehadiran risalah kecil serba ringkas ini memberi input baru kepada pencinta Al-Quran, seterusnya merancak dan menyuburkan lagi perkembangan ilmu qiraat. Semoga usaha yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Al-Faqir li Rabbil Hakim wa ma Tariq As-Siddiq bin Cik Ahmad Al-Qadhi Al-Urmalai Al-Ustar. Okay, itu pengenalan bagi risalah ilmu qiraat ni yang disusun oleh Ustaz Tariq. Kita akan masuk pada Mabadi' Asyarah. Mabadi' Asyarah ni maksudnya prinsip ilmu yang 10. Maksudnya 10 prinsip ilmu. Maksudnya pengenalan bagi setiap ilmu, tidak dapat tidak mestilah kita kena mengetahui secara
secara umum apakah perkara yang berkaitan dengan ilmu tersebut, di mana yang disusun oleh Al-Imam Sabban dalam syairnya, inna mabadi kulli fannin 'asharah al-haddu wal mawdu'u thumma al-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu istimdadu hukmu asy-syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al-jami'a haza asy-syarafa. Inna mabadi kulli fannin 'asharah, sesungguhnya setiap sesungguhnya pengenalan bagi satu ilmu tu ada 10 prinsip. Kulli fannin 'asharah, al-haddu ta'rif dia, wal mawdu'u tajuk dia, tajuk maksudnya perbincangan dia, thumma thamarah apakah faedah-faedah dia, wa fadluhu kelebihannya, maksud kelebihan ilmu, wa fadluhu wa nisbatun nisbah ilmu itu dengan ilmu yang lain, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' siapakah penyusunnya ataupun pengasasnya, wal ismu istimdadu nama bagi ilmu tu, maksudnya setiap ilmu tu kalau namanya banyak menunjukkan kemuliaan ilmu tersebut. Istimdad sumbernya daripada mana, wal ismu istimdad hukmu syari', apakah hukum mempelajari ilmu tersebut, masailu masalah-masalah yang terdapat dalam ilmu tersebut. Dan disebutkan oleh Imam Sabban lagi, wal ba'du bil ba'di iktafa, dan terkadang mengetahui sebahagian prinsip-prinsip itu pun sudah mencukupi. Wa man daral jami'a haza syarafa, barang siapa yang mengetahui semua 10 prinsip itu, haza syarafa, dia akan mendapatkan kemuliaan. Apa maksud kemuliaan ni? Maksudnya dia dapat dapat mengenali ilmu tersebut secara umum dan lebih mudah untuknya mempelajari ilmu tersebut. Okey, kita masuk pada prinsip asas ilmu. Okey, kita bincang tentang ilmu qiraat. Muqaddimah ilmu qiraat. Perkataan al-qiraat merupakan kata jamak. Ataupun dalam bahasa Melayu jamak ni maksudnya banyaklah, 3 dan ke atas. Bagi qiraah, okey, perkataan dia punya singular dia qiraah, kan? Kalau yang banyak qiraat, okey, yang bermakna bacaan, yakni wajah bacaan yang dibaca dengannya. Okey, yang seterusnya ta'rif. Ta'rif ni maksudnya definisi lah. Ilmu mengenal cara-cara menyebut kalimah-kalimah Al-Quran dan jalan menunaikannya, sama ada bersepakat ataupun berselisih, serta menyandarkan setiap wajah bacaan kepada yang membawanya. Okey, dia nak lebih kurang ta'rif ilmu tajwid. Okay, dia kata ilmu mengenal cara-cara menyebut kalimah. Cara menyebut kalimah ni maksudnya membaca lah, membaca perkataan tu. Jadi lebih kurang macam tajwid lah. Sebab tajwid itu dia adalah pecahan kecil daripada ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni besar. Di antara satu cabang dia ialah tajwid. Jadi orang yang nak menguasai ilmu qiraat, dia kena kuasai ilmu tajwid dulu. Dan jalan menunaikannya, maksud jalan menunaikannya maksud praktikal. Macam mana kita nak sebut, kan? Kita kena kenal makhraj dia, kita kena kenal apa sifat-sifat huruf dia, sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lebih dalam. Lepas tu dia kata sama ada bersepakat ataupun berselisih. Maksudnya di sini khilaf-khilaf yang terdapat. Terkadang di kalangan, maksudnya ada bacaan tu dia ada satu wajah saja, dia tak ada wajah lain. Terkadang di satu tempat tu ada berbagai-bagai wajah bacaan. Tu maksud dia sama ada bersepakat atau berselisih, serta menyandarkan setiap wajah bacaan kepada yang bawahnya. Maksudnya setiap bacaan ni ada imam yang dia mulazamah dengan bacaan tersebut, dan setiap imam ni dia ada bacaan-bacaan yang lazim baginya. Contoh macam kita kata, bila kita sebut idgham kabir, kita tahu dah siapa dia, Imam Susi. Kalau Syatibi tertentu pada Imam Susi. Kalau mengikut apa Turuq Thayyibatun Nashr, Imam Abu Amru dan sebagainya. Okey, tajuk perbahasan, kalimah-kalimah Al-Quran daripada yang lebih tepat ni dari segi penuturan dan penyebutan.
Jadi perbahasan kita dekat situ lah. Macam mana kita nak sebut ni? Contoh, bila dia sebut taklil, macam mana nak sebut taklil? Bila sebut imalah, macam mana nak sebut imalah? Saya tak akan sebut secara detail lah benda ni. Cumanya perkara-perkara ni akan, maksudnya perkara-perkara yang saya sebut ni akan dijumpai bagi sesiapa yang mendalami ilmu qiraat ni. Tempat ambilan ni maksudnya istimdad lah, rujukan dia dari mana? Sunnah dan ijma'. Sunnah ni maksudnya daripada hadis Nabi SAW. Ijma' ni ijma' para sahabat. Diambil daripada pandangan yang sahih dan mutawatir. Okey, pandangan sahih ni maksudnya qiraat yang menepati syarat, maka dipanggil qiraat yang sahih. Mutawatir ni maksudnya riwayat bacaan ini diriwayatkan oleh sekelompok golongan yang ramai, disebutkan oleh para ulama sekurang-kurangnya 10 orang dan ke atas daripada ulama qiraat yang bersambung sanad mereka dengan Rasulullah. Yang bersambung sanad mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Maksudnya sebab bacaan Al-Quran ni, maksudnya qiraat ni adalah tauqifi, wajiblah bacaan ini sampai kepada Rasulullah. Kalau tak sampai kepada Rasulullah, maka bacaan ini tidak diterima, bahkan ditolak. Baik. Kelebihan, maksud kelebihan ilmu qiraat ni, semulia-mulia ilmu agama. Maksud semulia-mulia ilmu agama ni maksudnya antara ilmu agama yang mulia. Sebab segala ilmu yang baik-baik tergolong dalam ilmu yang mulia. Tidak ada ilmu yang paling mulia. Semua ilmu yang baik, yang memberi manfaat, dikira ilmu yang mulia. Kerana perbahasannya mengenai kalam Tuhan sekalian alam. Sebab bila kita baca qiraat ni, dia terkait dengan perkataan daripada Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah kalam yang suci dan mulia. Baik. Tujuan belajar ilmu qiraat, mengetahui wajah bacaan yang dibaca oleh imam-imam qiraat dan qurra. Okey. Jadi tujuan kita mempelajari ni sebab kita nak tahu, okey, taklil ni siapa yang baca? Imalah siapa yang baca? Mat jaiz mufasil 4 harakat siapa yang baca? Mat jaiz mufasil 2 harakat siapa yang baca? Jadi bila kita belajar ilmu qiraat ni, maka kita mengetahui siapakah pemilik bacaan ini. Maksud pemilik bacaan ni secara nisbah lah. Sebab secara hakikat daripada Nabi SAW. Tapi secara nisbah ni sebab apa? Kerana para ulama ni mulazamah ataupun mereka ni memilih wajah bacaan tu untuk mereka baca sehinggalah akhir hayat mereka, sehinggalah mereka dikenali dengan wajah bacaan tersebut. Okey. Pengantar. Pengantar ni maksudnya pengantar ni maksudnya penyusun. Penyusun. Sebab bacaan Al-Quran ataupun kita kata ilmu bacaan Al-Quran ni asalnya melalui musyafahah, melalui talaqi. Maksudnya guru mengajar anak murid. Jadi tidak ada dari segi perekodan ataupun kita kata secara rekod ataupun secara bertulis. Bertulis tu selepas pada tu. Bertulis selepas pada tu, maksudnya pada abad yang ketiga. Abad yang ketiga dan ke atas baru ada secara tulisan. Sebelum tu semuanya secara oral. Oral ni maksudnya secara lisan. Talaqi, secara musyafahah, guru mengajar anak murid. Jadi murid mengetahui bacaan tu daripada pengajaran guru. Nampak dah? Jadi imam-imam qiraat ni merupakan sumber ataupun kita kata penyusun. Sebab sebelum daripada tu bacaan-bacaan ini tidak disandarkan kepada mana-mana individu. Sehinggalah datang ulama-ulama ini yang mana mereka mulazamah ataupun mereka konsisten dengan bacaan tersebut saja, sehingga kan orang masyarakat pada zaman itu mengenali ulama bacaan tersebut mengenali ulama tu dengan bacaan yang tertentu. Baik. Jadi dia sebut lagi, dia kata dan ada yang mengatakan Abu Umar Hafs Ibnu Umar Ad-Duri, salah seorang daripada
anak murid kepada Imam Abu Amru, dan juga anak murid kepada Imam Kisai. Wafat pada 246 Hijrah. Ni antara orang yang terawal yang menyusun ilmu qiraat. Ilmu qiraat tu wujud, cumanya dari segi tulisan, siapakah yang memulakan penulisan ataupun perekodan di dalam kitab. Jadi Imam Ad-Duri adalah orang yang pertama. Perawi pertama Imam Abu Amru Al-Basri, dan orang yang pertama mengarang tentang ilmu qiraat. Orang yang pertama yang mengarang ilmu qiraat ialah Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Ni antara pendapat yang ni, pendapat yang kedua lah. Pendapat pertama yang tadi Abu Amru Hafs, Abu Umar Hafs Ibnu Umar Ad-Duri. Yang kedua Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia khilaf benda ni. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita mengetahui bahawa permulaan ilmu qiraat ni bermula secara talaqi bil musyafahah, ataupun kita tahu mempelajari secara berguru daripada guru mengajarkan bacaan tersebut, memperbetulkan bacaan tersebut, membetulkan bacaan anak murid, maka anak murid mempelajarinya daripada guru. Itu yang asal. Kemudian barulah datang ilmu ini disusun ataupun direkodkan di dalam tulisan. Baik. Hukum mempelajarinya ialah fardu kifayah, belajar dan mengajar. Fardu kifayah ni maksudnya jika ada seorang daripada dalam kelompok tersebut mempelajarinya, maka terangkatlah kewajipan. Baik. Faedah mempelajarinya, yang mempelajari ilmu qiraat ialah penjagaan daripada kesalahan dan menuturkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam menuturkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sama juga macam ilmu tajwid. Jadi sebab ilmu tajwid adalah cabang ilmu qiraat, maka dia lebih kurang kok. Jadi hakikatnya kalau nak menguasai ilmu qiraat, perlulah menguasai ilmu tajwid. Kalau ilmu tajwid dia cacat meraba, maka ilmu qiraat dia pun cacat meraba. Sebab asas ilmu qiraat adalah tajwid. Yang kedua, memelihara Al-Quran daripada perubahan dan penyelewengan. Disebutkan oleh Allah di firman Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang menjaganya. Yang menjaga tu maksudnya nisbah mufassir sebut apa? Yakni orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Quran ni, dia bukan saja menghafal Quran, bahkan dia mempelajari cara bacaan yang betul daripada guru. Yang mana guru tu mengaji guru bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi penting mempelajari bacaan yang betul ni untuk menjaga Al-Quran itu daripada berlaku perubahan dan penyelewengan. Sebab penyelewengan atau pengkhianatan ke atas Al-Quran ni akan sentiasa ada sehingga hari kiamat. Musuh-musuh Islam yang tak suka kepada maksudnya Al-Quran ni, maksudnya kepada orang Islam ni, akan sentiasa berusaha untuk menyelewengkan Al-Quran, sama ada dari segi tulisan ataupun dari segi pemahaman. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, mengetahui bacaan daripada setiap imam-imam qiraat. Bila kita mempelajari ilmu qiraat ni, kita tahu okey, bacaan ni tertentu pada imam ni, bacaan ni tentu pada imam ni, dan sebagainya. Yang seterusnya, yang keempat, dapat membezakan apa yang boleh dibaca dan tidak boleh dibaca. Okey, dekat sini kita panggil yang keempat ni, orang panggil tahrirat. Tahrirat ni tertentu bila mana seseorang itu membaca qiraat itu dengan mengumpulkan kesemua bacaan-bacaan imam di dalam satu ayat. Jadi bila dikumpulkan kesemua bacaan, maka di situ akan terdapat bacaan-bacaan yang diperbolehkan dan terdapat bacaan-bacaan yang tidak diperbolehkan, yang mana kita panggil dia sebagai tahrirat al-qiraat. Okey. Yang kelima, kemudahan dan keringanan atas umat. Jadi bila kita mempelajari ilmu qiraat, kita tahu bahawa kepelbagaian bacaan Al-Quran. Bukannya kita tahu, kita duk ingat sebelum ni qiraat hafs saja adalah Quran. Tak, sebenarnya ada banyak lagi.
Bahkan di setiap tempat ada bacaan-bacaan tertentu, maksudnya kiraat-kiraat tertentu yang diamalkan di tempat-tempat tersebut. Contoh macam okey, kita tak nafikan bahawa majoriti umat Islam membaca dengan riwayat Hafs an Asim. Yang mana riwayat Hafs an Asim ni dibawa oleh Turki Osmaniyah. Maksudnya dimasyhurkan oleh kerajaan Turki Osmaniyah, sehingga kan kebanyakan negara Islam mengamalkan bacaan qiraat riwayat Hafs an Asim. Tapi terdapat juga di tempat-tempat lain yang membaca dengan qiraat Warsh. Di Afrika kebanyakannya banyak membaca dengan Warsh. Dan ada yang membaca dengan qiraat Susi dan sebagainya. Baik. Itu yang kita sebutlah nama-nama imam. Okey, yang terakhir, dapat mengeluarkan hukum hakam fiqh melalui perbezaan qiraat. Ini tertentu dalam ilmu tafsir dan juga istinbat hukum. Dan kalau kita lihat Imam Syafi'i sendiri mengamalkan qiraat Ibnu Kathir. Sebab Imam Syafi'i dia orang Mekah, maka Ibnu Kathir adalah imam qiraat yang berasal daripada Mekah. Maka orang Mekah ketika zaman itu mengamalkan qiraat Ibnu Kathir. Sama juga macam Mesir satu masa dahulu sebelum kedatangan Turki Osmaniyah, orang Mesir mengamalkan qiraat Warsh. Sebab tu sehingga sekarang terdapat di dalam azan orang Mesir, ketika dia nak sebut hayya 'alas solah, ada satu bacaan orang panggil taghlidh. Dia akan baca hayya 'alas solah. Dan juga terdapat beberapa yang paling, maksudnya meninggalkan kesan kepada orang Mesir sampai sekarang. Benda tu tak berubah. Maksudnya bagi orang awam lah, maksudnya dia tak berubah bacaan tu. Sebab Imam Warsh itu sendiri orang Mesir. Jadi benda yang biasa dan normal, maksudnya bacaan yang berasal daripada orang tempatan akan diamalkan oleh orang tempatan tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pada perbincangan yang seterusnya berkaitan dengan rukun sah qiraat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.